batik benda ni macam pembalut apa je. Hai, Assalamualaikum dan salam WA Cyclist. Bertemu dengan saya lagi, Hafiz, dalam WA Nice Day minggu ini. Okey, dalam video kali ini saya nak berkongsi dengan anda mengenai handlebar tape untuk road bike ataupun drop bar. Okey, umum tahu kalau kita pakai mountain bike yang folding bike ataupun fat bike, biasanya handle dia flat. So kita akan pakai grip, handle grip ataupun bahasa mudah kita panggil throttle, okay? Throttle. So kalau untuk road bike pula, biasanya kebanyakan road bike ialah handle dia drop. Kita panggil drop bar, drop handlebar. Dan kalau kita biasa tengok, kalau korang yang baru main basikal, especially kalau road bike ni, bila kita tengok dia selalunya didatangkan dengan pembalutan ataupun orang panggil bar tape. Dia bukan bandage, okay? Dia bukan bandage, dia bukan pembalut raket, bukan. Dia untuk pembalut handlebar. That's why kita panggil handlebar tape, okay? Handlebar tape ni sebenarnya kalau dekat pasaran, kalau korang tengok, mungkin kalau yang korang baru beli basikal ataupun baru kayuh basikal road bike ni, selalunya korang tengok handlebar tape pada basikal korang mungkin warna hitam ataupun warna putih. Dua warna yang common yang selalu ada pada basikal. Kadang-kadang manufacturer ataupun kilang pengeluar tu sendiri mengeluarkan warna untuk complete bike supaya matching dengan semua warna, okey. Dan satu lagi, selalunya batik untuk complete bike yang datang daripada kilang ataupun daripada kedai basikal yang baru kita beli, selalunya dipanggil sebagai, ada setengah model dia menggunakan gel cork, dan selalunya batik ni boleh kita anggap lebih kurang macam basic batik, okay? So basic batik ni tak ada banyak special kekurangan kelebihan, dia lebih kepada batik yang melengkapi basikal tersebut. So kalau dia letak harga batik tu mahal, korang boleh fikirlah berapa harga basikal kan. Kalau korang tengok dekat pasaran, sama ada kedai, dekat online ke, dekat mana-mana platform yang ada, macam-macam jenis batik. Dan selalunya batik ni kita ada sebagai contoh ya, ada satu handlebar tape kat sini ialah Smako handlebar tape. Smako handlebar tape ataupun any brand yang korang ada, tak ada masalah, ikut pada korang punya kesesuaian apa nak korang pakai. Okay, dalam video kali ni kita nak berkongsi mengenai batik lebih detail. Okay, kalau kita kata pasal batik, bila setengah batik yang korang tengok dekat online, sama ada korang beli luar negara ke dalam negara ke, dekat kedai by hand, walk in dan sebagainya, batik ni sebenarnya banyak kriteria dia, banyak kualiti dia, banyak material yang dia pakai, bergantung kepada produk tu sendiri. Ada sesetengah brand, terutama kalau macam korang nak tahu, setengah brand yang besar, sebagai contoh macam brand Giant, dia mengeluarkan batik dia sendiri. So sebenarnya sesetengah batik yang dia keluarkan tu bukanlah batik yang betul-betul okey ataupun ikut korang punya keselesaan. Sebenarnya dia mengeluarkannya sebagai, umpama kalau korang ada satu produk, korang keluarkan merchandise ataupun cenderahati yang mengikut brand korang. Itu contohlah kan. Okey, lagi satu, untuk batik, kalau korang tengok dekat pasaran, dia ada yang murah, ada yang mahal kan. Okey, kalau yang murah, sebenarnya material dia, ada setengah material tu terlalu basic. Okey, basic maksud saya ada yang menggunakan material yang biasa. So kadang-kadang material yang biasa ni, korang kena ingat bila kita pasang batik ni, okey, batik ni sebenarnya bila kita pasang, kita akan tarik ataupun mekanik akan tarik batik ni untuk dilekatkan kepada bar korang, okey, pada bar korang. So sebenarnya batik ni kalau harga yang terlalu murah, sebenarnya agak susah untuk mekanik pasang. Sama ada bila kita nak tarik batik tu sendiri terlalu nipis dan boleh menyebabkan ianya koyak. Dan ada setengah brand batik juga, dia tak perlukan kita tarik terlalu kuat. Sebab kalau terlalu kuat, mungkin mekanisme ataupun kita panggil molekul yang ada pada bar tape tu sendiri
terlalu rapuh. So boleh menyebabkan korang punya batik tu mudah merekah. Okey. Untuk batik yang murah ataupun yang mahal, kalau dari segi pandangan saya sendiri, sebenarnya janganlah tengok pada harga batik ni yang terlalu murah. Mungkin korang tengok, oh batik ni murah, boleh kita pakai yang ni, lagi better, lagi bagus, lagi jimat. No, sebenarnya batik ni sendiri, batik ni sendiri sebenarnya bertujuan untuk melapik, menjadi perantara ataupun pengantara antara tangan korang dengan handlebar tu sendiri. So kalau batik yang murah ni, kadang-kadang dia kalau kena peluh, dia mudah bertindak balas. Sama ada kadang-kadang tangan korang sendiri ataupun glove korang sendiri kadang-kadang mudah kita panggil mungkin mudah koyak ataupun mudah terhakis dia punya color-color. Contoh kalau korang pakai batik yang berwarna-warni, bercorak ikut warna basikal korang sendiri kan. So warna-warna tu sebenarnya kadang-kadang ikut pada kita punya persepsi. Kalau ada setengah orang suka warna yang matching dengan ni, dia boleh pakai. Ada yang warna yang chameleon lah, warna yang bertumpuk-tumpuk lah, warna rainbow lah, tu pulang. Korang nak pakai apa, itu korang punya pasal. Yang penting korang kena tengok dari segi material ataupun kualiti yang ada pada batik tu sendiri. Untuk batik yang murah, selalunya macam saya cakap tadi, dia punya mekanisme dan juga kualiti dia agak kurang. Saya tak cakap dia tak bagus, cuma agak kurang. Sebab apa? Sebab kalau kita pakai yang murah ni, selalunya pada pengalaman saya sendiri, batik yang murah ni bila korang pakai mungkin dalam tempoh, ni sebagai contoh ya, kalau korang kayuh seminggu sekali average, satu kayuhan tu mungkin 50 km lebih kurang. So bila korang kayuh untuk long ride atau long term users, mungkin bila korang press pada handle tu agak lama, kadang-kadang peluh kita akan mengalir turun kan, sama ada kita pakai glove ataupun tak. So bila peluh kita acid tau, peluh kita ni acid. So bila dia kena pada batik ni, kadang-kadang dia cepat makan dekat dia punya surface pada batik, ataupun bila batik tu dia masuk dekat bahagian bawah ni, kadang-kadang gam tu akan jadi mudah tercabut. So that's why lah batik-batik yang murah ni selalunya kualiti gam dan juga material tape tu sendiri sedikit kurang. Tak salah korang nak pakai, terpulang. Untuk yang murah, maksud saya sebiasanya yang saya pernah tengok, average kalau korang tengok kat online ni, banyak yang lebih kurang dalam 60 ataupun 50 dan ke bawah. Itu adalah antara batik yang berkualiti rendah. Saya tak cakap tak bagus, berkualiti rendah. Kalau untuk batik yang berkualiti dan mahal, ataupun senang cerita kita jangan sebut mahal lah, kita sebut kualiti. Dari segi kualiti, selalunya batik ni beranggaran lebih kurang RM70 hingga ke 100 lebih. Ada yang sampai 200 pun ada. Dan kalau untuk yang main touring, selalunya leather batik mencecah hingga ke 200 lebih. Sebab dia leather ataupun kulit kita panggil. So kalau yang common riding, biasanya dia akan pakai yang saya suggest sendiri, korang pakai yang RM70 hingga ke 100.5 anggaran. Itu lagi bagus. Sebab batik ni korang bukan selalu tukar pun. Mungkin korang pakai pun, sekali pakai mungkin almost 1 year. Kalau korang kayuh setiap minggu sekali, mungkin lah. Tapi kalau macam setengah batik, kadang-kadang ikut nasib lah. Mungkin kalau korang bawa bike tiba-tiba jatuh, kita tak minta jatuh kan, tiba-tiba jatuh, so dia koyak bahagian tepi, nak tak nak terpaksa tukar. Yang berkualiti ni selalunya bila korang pegang tu lebih selesa, dan bila kena air korang basuh ataupun kena peluh tu, dia taklah mudah merosakkan korang punya surface batik. Tu je sebenarnya ia agak subjektif. Dia tidaklah orang kata tanya saya ni okey ke, ni okey, saya tak akan jawab A ataupun B. Dia subjektif, bergantung pada diri sendiri. Kerana ada dua jenis. Satu, orang yang suka kayuh pakai glove. Satu lagi yang tak suka pakai glove. Sebab apa? Kadang-kadang yelah, kita ni manusia kan, kadang-kadang ada setengah tu yang tangan cepat berpeluh, ada setengah tu yang jenis berpeluh kuat. So kadang-kadang bila kena dekat glove tu, kena sangat dekat handle, lama pegang, kadang berbau lah, bau baeng lah. Itu je beza dia. Satu lagi, kalau korang yang jenis hardcore riding, mungkin setiap minggu kayuh dekat 100 km selalu pergi ride dengan member, long ride apa semua, selalunya kalau boleh jadualkan korang punya
waktu untuk tukar batik. Sama ada batik korang tu baru, bukan barulah, kena kita lama dah pakai ataupun tak. Sebab apa? Selalunya bila kita kayuh, peluh kita akan turun dekat tangan, okay? Tangan ataupun muka ni dia akan jatuh dekat bar. So bila dia masuk dekat kawasan-kawasan celah-celah batik ni, dia akan duduk dekat bahagian handle. Terutama korang yang pakai aluminium ke karbon ke, tak kisahlah. Bila peluh ni korang pun tahulah, peluh ni kan masin. Masin tu umpama macam air laut, bila kering jadi garam, okay? Sebab tu kalau korang buka batik nampak putih-putih tu garam sebenarnya. Garam tu kalau sikit dia letak tak apa, tapi kalau dah terlalu banyak, dia boleh memakan handlebar korang sendiri. Banyak kes kalau korang yang follow kita punya Instagram servis di WAC SPA, korang boleh tengok macam mana kadang-kadang setengah batik ataupun handlebar tu yang dah lama tak pernah buka sampai hampir pecah dia punya tu sebab makan di garam. Kalau boleh basuh dengan, tak perlu berus pun tak apa, guna sekadar sponge, and then selepas korang basuh, kalau boleh bagi dia kering. Kalau korang yang duduk apartment, kondominium ke, kalau boleh letak kat beranda sekejap, ataupun kalau ada hair dryer, bagi hair dryer, tapi jangan terlalu panas, just bagi nak cepat kering saja. Kalau korang rumah bawah, jemur lah, bagi kering, lepas tu baru simpan basikal tu balik. Tujuan dia untuk menjaga kualiti dan ketahanan batik korang sendiri. Ada dua jenis kriteria orang yang pakai batik ni. Ada setengah dia suka pegang handle tu macam pegang besi, maksudnya dia kena genggam betul baru dia selesa untuk ride. Okay, yang jenis macam tu dia tak perlukan handle batik ni yang tebal ataupun yang silikon ke dan sebagainya lah, sebab dia perlukan yang nipis. Antara brand yang kebanyakan mengeluarkan yang nipis ni selalunya macam brand Fizik, brand Lizard Skin, brand Supercast dan banyak lagi lah. Untuk yang jenis sukakan keselesaan, maksud keselesaan ni selalunya dia pegang jenis relax atas bike, tapi dia tak perlu nak genggam sangat, just normal riding. Kita bukan nak lumba, betul tak? Kalau lumba pun belum tentu menang. Kalau korang pernah baca lah dekat kotak, kadang-kadang ada setengah brand tu dia tulis ketebalan dia 2.5, 2.0, 3 something. Kadang-kadang ketebalan ni bergantung pada cara pemasangan juga. Kalau dia tebal tapi pemasangan tu agak kita panggil tarik tu agak tegang, so ketebalan tu pun hilang sebenarnya. So that's why pemasangan pun penting. Tengok pada mekanik yang pasang ataupun korang nak pasang sendiri kan, tengok pada cara korang pasang. Kalau yang jenis tak pakai glove lagi selesa, sebab bila kita pegang push dekat bahagian sini yang jadi merah tu sebenarnya sebab pressure kita. Sama ada korang buat bike fitting ke tak buat tu terpulang, tapi selalunya tekanan dia umpamanya kita pumping. Okay, pumping, so segala beban dekat tapak tangan. So kalau kita pegang besi 100%, kekurangan dia ialah vibrate and then kebas lah. So kebas ni agak bahaya lah, tak sesuai lah. Kita kayuh untuk kesihatan, so kalau kebas tu problem lah. Dan kalau korang tanya antara brand-brand yang ok untuk batik yang lebih selesa, saya boleh suggestkan antara brandnya macam Cyclovation, macam brand Pro Handle Batik, apa lagi ya, Deda, banyak lagi sebenarnya yang selesa. Tapi setiap brand tu selalunya ada dia punya ketebalan yang berbeza lah, so terpulang pada korang sendiri. Dan yang ketiga, batik ni juga dia kena tengok pada surface dia, sebab ada setengah batik yang cantik, okay, warna-warni ke apa semua, korang kena tengok. Terutama kalau trending sekarang ni yang warna yang chameleon, warna yang macam mungkin satu chameleon ni macam bila tempat gelap warna dia macam lain sikit, tempat terang warna dia lain sikit, ataupun yang jenis reflektif. Bila malam kena cahaya bercahaya. Selalunya surface yang ada pada dia tu agak licin. So korang yang jenis kayuh tak pakai glove, berhati-hati untuk beli batik tu. Korang boleh rasa batik tu okey tak okey. Maksud rasa tu just dekat surface ni. Tak adalah maksud korang pergi ke kedai, korang ambil kotak tu, korang buka, tarik lu tengok, oh ni okey tak okey. No, bukan macam tu. Maksudnya sekadar rasa. Sebab ada setengah batik kadang-kadang dia bagi satu section kat sini untuk korang rasa dia punya tape macam mana, so ketebalan dia, so korang boleh tengok lah. Okay, so nak cakap dari segi keselesaan, macam saya cakap tadi lah, subjektif. Tak semua orang rasa ia selesa, tak semua orang rasa ia tak selesa, bergantung. Tapi macam saya cakap tadi, kalau yang agak licin, hati-hati. Kalau korang yang kayuh tak pakai glove dan dia yang jenis berpeluh, bahaya ya. Kalau licin, takut nanti korang langgar batu ke, langgar lubang ke, agak vibrate yang lebih kuat, takut terlucut tangan, bahaya. Cari brand yang berkualiti satu.
Sebab kita bukan pakai tukar selalu. Kita bukannya pakai tukar setiap minggu. Kalau korang boleh spend untuk benda-benda yang untuk keselamatan, untuk keselesaan korang, tak ada masalah. Warna nombor 2. Yang penting korang kena tengok keselesaan korang sendiri. Korang kena tukar ataupun check juga setiap kali lepas basuh basikal. Sebab kadang-kadang mungkin ada certain wrapping kat bahagian bawah, kadang-kadang terkoyak ke apa, korang kena tengok. Sebab biasanya batik kalau dah terkoyak, dia punya tighten tu dah kurang dan keselesaan tu agak kurang lah pada korang punya pegangan. So dari segi lain, kalau batik ni sendiri, kalau korang nak beli yang tahan lama ke, mungkin kalau korang fikir oh batik ni mahal, mungkin dia bagus, tak juga. Dia tengok pada keselesaan dan pemasangan batik tu sendiri. Okey, itu dia tadi video serba sedikit info mengenai bar tape ataupun road bike handlebar tape ataupun drop bar tape. Okey, itu saja saya rasa video kali ini. Kalau korang ada sebarang pertanyaan, korang ada sebarang persoalan, korang ada sebarang cadangan dan sebagainya, korang boleh komen di ruangan bawah ni. Tak kisah di mana yang korang tengok, di YouTube kami, di Facebook page, di Instagram dan di blog kami. Korang boleh war-warkan apa saja persoalan dan sebarang cadangan dan juga sebagainya. Okey, diharap video kali ini serba sedikit dapat membantu korang dalam pemilihan batik yang betul dan juga penjagaan batik yang betul. Dan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.